Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom kita belajar bersama Cikgu Najwa dalam Fizik tingkatan 4 KSSM. Kali ini dalam bab yang keempat, haba. Okey, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada kali ini, okey, apa khabar semua? Cikgu harap agar semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, pada kali ini kita akan belajar fizik bagi subtopik 4.1 iaitu keseimbangan terma. Okey, ya, subtopik 4.1 keseimbangan terma. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini iaitu yang pertama, murid boleh menjelaskan melalui contoh keseimbangan terma dalam kehidupan harian. Dan seterusnya, yang kedua, murid boleh menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat tetap. Okey, hanya dua standard pembelajaran sahaja bagi subtopik kali ini 4.1 keseimbangan terma. Jom belajar ilmu fizik di Cikgu Najwa Channel. Jika anda suka video ini, boleh subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan update channel ini. Terima kasih semua. Okey, terdapat beberapa istilah penting yang akan dipelajari dalam subtopik kali ini. Yang pertama iaitu berkaitan dengan keseimbangan terma. Seterusnya, yang kedua adalah sentuhan terma. Okey. Selanjutnya, yang ketiga iaitu suhu dan haba. Apakah maksud kedua-duanya dan apakah banding beza antara dua kuantiti ini? Dan yang terakhir iaitu yang keempat ialah proses penentu ukuran sebuah termometer cecair dalam kaca. Okey, jadi beberapa istilah penting ini akan kita pelajari secara lebih mendalam untuk memahami keseimbangan terma. Jom kita minum dulu. Okey, kita masukkan air panas ke dalam cawan yang berisi serbuk kopi. Okey, kita kacau larutan agar ianya menjadi sebati. Contohnya, sebuah sudu keluli diletakkan ke dalam secawan kopi panas. Setelah satu tempoh masa yang singkat, sudu besi tersebut menjadi lebih panas daripada keadaan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh sudu besi dan kopi panas bersentuhan secara terma. Okey, haba dipindahkan di antara sudu keluli dan kopi. Semasa sentuhan terma, suhu objek yang lebih panas akan menurun, manakala suhu objek yang lebih sejuk akan meningkat sehingga suhu kedua-dua objek itu menjadi sama. Okey, pemindahan bersih haba adalah sifar apabila kedua-dua objek itu mempunyai suhu yang sama. Keadaan ini dipanggil keadaan keseimbangan terma. Seterusnya, kita lihat aktiviti 4.1 seperti dalam buku teks muka surat 120. Aktiviti ini bertujuan untuk menunjukkan keseimbangan terma di antara dua jasad yang bersentuhan secara terma. Okey, alat radas yang digunakan adalah dua buah kaki retod, dua buah termometer iaitu yang pertamanya dilabelkan sebagai termometer A dan yang kedua dilabelkan sebagai termometer B. Seterusnya, bikar 250 ml dilabel sebagai bikar A, manakala bikar 50 ml iaitu bikar yang lebih kecil dilabelkan sebagai bikar B. Okey, seterusnya silinder penyukat dan juga jam randik. Bahan yang digunakan adalah air panas yang bersuhu 70 darjah Celsius, air pipe dan juga kertas tisu. Okey. Jadi, yang pertamanya, bikar A ni kita balutkan dengan tisu tadi dan diisikan dengan air sebanyak 150 ml air paip. Okey, 150 ml air paip. Manakala bikar B pula
diisikan dengan 40 ml air panas. Bikar B ini diletakkan ke dalam bikar A. Kemudian termometer A dan juga termometer B diletakkan ke dalam bikar A dan bikar B masing-masing seperti gambar rajah. Okey, seterusnya bacaan termometer A dan B dicatat dalam semasa 30 saat sehingga bacaan kedua-dua termometer itu menjadi sama. Okey, catatan termometer itu kita catat dalam bentuk jadual. Okey, contoh keputusannya seperti yang tertera. Jadi, kita dapat buat perbincangan bahawa bikar A dibalut dengan tisu untuk mengelakkan haba berpindah ke sekeliling. Okey, seterusnya, suhu air panas menurun manakala suhu air paip meningkat secara perlahan-lahan sehingga kedua-dua suhu di antara suhu air tersebut menjadi sama. Okey, perubahan suhu disebabkan oleh pemindahan haba di antara air panas dan air paip. Apabila suhu air panas sama dengan suhu air paip, keseimbangan terma tercapai. Jadi, tiada lagi pemindahan bersih haba di antara air panas dan air paip. Okey, sebelum kita berbincang lebih lanjut dalam subtopik kali ini, kita imbas seketika di antara dua kuantiti fizik iaitu kuantiti suhu dan haba. Okey, suhu adalah berbeza daripada haba. Contohnya, suhu air panas sebanyak 70 darjah Celsius. Jadi apakah maksud suhu? Suhu ialah darjah kepanasan sesuatu objek. Okey, keywords dia adalah darjah kepanasan untuk sesuatu objek. Suhu menentukan arah pengaliran haba. Suhu merupakan suatu kuantiti asas di antara 7 kuantiti fizik yang telah dipelajari dalam subtopik terdahulu. Okey. Unit SI bagi suhu adalah Kelvin dengan simbol K besar. Ada juga unit lain yang biasa kita guna iaitu darjah Celsius. Manakala haba adalah satu bentuk tenaga. Okey, kita biasa dengar kan? Kita biasa sebut iaitu tenaga haba. Jadi, haba adalah satu bentuk tenaga. Okey, haba sifatnya ataupun ciri-cirinya berlaku pemindahan tenaga dari kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu lebih rendah. Okey, tenaga haba merupakan satu kuantiti terbitan. Seterusnya, unit SI bagi haba adalah Joule, iaitu J besar bagi simbol unit SI Joule. Seterusnya, unit lain bagi haba adalah kalori atau dia punya simbolnya CAL kecil. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahawa suhu adalah berbeza daripada haba. Okey, seperti yang dibincangkan tadi, suhu adalah darjah kepanasan sesuatu objek, manakala haba adalah satu bentuk tenaga. Selanjutnya, kita bincangkan pengaliran tenaga haba dan keseimbangan terma. Contohnya, apabila terdapat dua objek yang bersentuhan secara terma, suhu objek yang panas akan menurun, manakala suhu objek yang sejuk akan meningkat sehingga suhu kedua-dua objek itu menjadi sama. Okey, contohnya objek P mempunyai suhu sebanyak 100 darjah Celsius, manakala objek Q pula mempunyai suhu sebanyak 30 darjah Celsius. Di sini terdapat pengaliran tenaga haba dari P ke Q dan pada yang masa yang sama juga terdapat pengaliran haba dari Q ke P. Okey, objek yang panas P bersentuhan secara terma dengan objek yang lebih sejuk iaitu Q.
Okey, di sini dapat kita katakan bahawa kadar pemindahan tenaga haba dari P ke Q lebih besar berbanding Q ke P. Okey, seterusnya selepas suatu ketika di antara objek P dengan Q, pengaliran tenaga haba terus berlaku. Okey, contohnya di sini kita lihat suhu bagi P telah berubah menjadi 78 darjah Celsius, manakala suhu bagi objek Q juga berubah menjadi 40 darjah Celsius. Okey, terdapat pemindahan haba bersih antara P ke Q. Didapati suhu P menurun dari 100 darjah Celsius kepada 78 darjah Celsius, manakala suhu objek Q telah meningkat daripada 30 darjah Celsius kepada 40 darjah Celsius. Seterusnya, selepas suatu ketika antara objek P dengan Q, terdapat pengaliran tenaga haba di antara kedua-dua objek ini. Sehinggalah objek P suhunya menjadi 50 darjah Celsius, manakala Q juga menjadi suhu sebanyak 50 darjah Celsius. Okey, di sini suhu P dan Q menjadi sama, iaitu suhunya 50 darjah Celsius di antara keduanya. Okey, dari segi pemindahan tenaga haba, kadar pemindahan tenaga haba dari P ke Q didapati sama dengan kadar pemindahan tenaga haba dari Q ke P. Contohnya, katakan tenaga haba dari P ke Q 50 joule, manakala Q ke P juga 50 joule. Jadi apabila kita buat pemindahan tenaga haba bersih 50 tolak 50, kita dapat sifar. Jadi di sini dapat dikatakan bahawa pemindahan haba bersih di antara P dengan Q adalah sifar. Jadi pada keadaan ini, kita dapat katakan bahawa P dan Q berada dalam keseimbangan terma. Okey, apabila suhu di antara dua objek ini menjadi sama, kita katakan ianya telah berada dalam keseimbangan terma. Okey, sekarang kita lihat keseimbangan terma dalam kehidupan seharian kita. Okey, keseimbangan terma menyebabkan dua objek yang bersentuhan secara terma mencapai suhu yang sama. Jadi, apakah aplikasi ataupun fenomena yang berkaitan dengan keseimbangan terma dalam kehidupan seharian? Jom kita lihat sama-sama. Alright, contohnya aplikasi yang pertama untuk memanaskan objek. Okey, yang pertama iaitu memasak menggunakan ketuhar. Okey, apabila bahan makanan dimasukkan ke dalam ketuhar, makanan itu menyerap tenaga haba daripada ketuhar dengan kadar yang lebih tinggi dan suhu makanan menaik. Udara panas di dalam ketuhar bersentuhan secara terma dengan adunan makanan, contohnya adunan kek. Jadi, haba dari udara panas mengalir ke adunan kek. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan terma tercapai di mana suhu makanan ataupun suhu kek tadi sama dengan suhu ketuhar. Dan seterusnya, adunan kek terus dipanaskan sehingga masak. Okey, prinsip yang sama juga digunakan dalam sebuah peti sejuk untuk menyejukkan objek. Apabila bahan makanan disimpan di dalam peti sejuk, haba dari makanan mengalir ke udara di dalam peti sejuk. Bahan makanan yang suhunya lebih tinggi akan membebaskan haba ke udara sejuk di dalam peti sejuk sehingga keseimbangan terma berlaku. Suhu makanan semakin menurun sehingga sama dengan suhu peti sejuk yang dikekalkan oleh termostat dan kesegaran makanan dapat dikekalkan untuk tempoh yang lama. Seterusnya, aplikasi keseimbangan terma yang ketiga iaitu memeriksa suhu badan. Termometer digunakan untuk mengukur suhu badan pesakit. Termometer klinik diletakkan di bawah lidah pesakit. Berbuli termometer ada sentuhan terma dengan badan pesakit. Pada mulanya, suhu badan pesakit lebih tinggi daripada suhu termometer. Pengaliran haba bersih dari badan pesakit ke termometer.
Haba dari badan pesakit mengalir ke termometer sehingga suhu kedua-duanya menjadi sama, iaitu apabila suhu badan pesakit menurun, suhu termometer meningkat dan akhirnya suhu termometer sama dengan suhu badan pesakit. Di sini berlaku pengaliran haba bersih menjadi sifar sehingga mencapai suhu yang sama dengan suhu badan pesakit dapat ditentukan setelah keseimbangan terma berlaku, iaitu termometer klinik tersebut akan mengeluarkan satu bunyi ting untuk membolehkan jururawat memeriksa berapakah suhu badan pesakit itu. Okey, seterusnya aplikasi keseimbangan terma yang keempat iaitu menurunkan suhu objek. Contohnya untuk minuman yang berais. Minuman disejukkan dengan menambahkan beberapa ketulan ais. Ais yang kita masukkan tadi menyerap haba dari minuman dan melebur. Jadi, cairan dari ais pula menyerap haba dari minuman sehingga mencapai keseimbangan terma. Bestnya kan minuman berais ni. Sedapnya. Jom kita lakukan aktiviti 4.2 seperti dalam buku teks muka surat 122. Aktiviti ini bertujuan untuk membincangkan situasi dan aplikasi keseimbangan terma dalam kehidupan seharian. Contohnya memanaskan minuman yang sejuk, iaitu untuk memanaskan susu ibu yang kita ambil daripada freezer, daripada peti sejuk yang telah dibekukan ataupun diletakkan di bahagian chiller untuk diberikan kepada bayi. Susu ini yang berada dalam botol susu, kita letakkannya di dalam bekas yang berisi air panas. Bukannya dipanaskan di atas dapur dengan secara terus. Jadi, air panas ada sentuhan terma dengan botol berisi air sejuk. Pada mulanya, suhu air panas melebihi suhu susu sejuk. Di sini terdapat pengaliran haba bersih dari air panas ke susu. Seterusnya, suhu air menurun manakala suhu susu meningkat. Dan akhirnya, suhu air sama dengan suhu susu. Seterusnya, pengaliran haba bersih menjadi sifar dan ianya mencapai keseimbangan terma. Dan pada saat ini, susu ibu sesuai diberikan kepada baby. Seterusnya yang kedua iaitu kain yang dilembapkan dengan air sejuk sesuai digunakan untuk menurunkan suhu orang yang demam panas. Kain basah dan badan pesakit ada sentuhan terma. Pada mulanya, suhu badan pesakit melebihi suhu kain basah. Pada ketika ini, pengaliran haba bersih dari badan pesakit ke kain yang basah tadi. Suhu badan pesakit akan menurun manakala suhu kain basah akan meningkat. Dan akhirnya, suhu badan pesakit sama dengan suhu kain basah. Pada ketika ini, pengaliran haba bersih menjadi sifar dan mencapai keseimbangan terma. Seterusnya yang ketiga iaitu untuk situasi sup yang panas. Contohnya, sup panas dituangkan ke dalam satu mangkuk. Selagi mangkuk masih tidak terlalu panas, seseorang itu mampu memegang mangkuk dengan tangan tanpa alas. Tenaga haba dialirkan dari sup ke mangkuk. Di sini mangkuk bersentuhan dengan sup panas. Mangkuk itu mempunyai tenaga haba yang lebih rendah berbanding dengan sup panas yang mempunyai tenaga haba yang tinggi. Pada keseimbangan terma, kadar bersih haba dialirkan di antara sup panas dengan mangkuk adalah sifar dan suhu kedua-dua objek itu adalah sama. Beberapa minit kemudian, mangkuk dan sup panas mencapai keseimbangan terma pada suhu tertentu. Jadi, pada masa itu, seseorang perlu menggunakan kain untuk memegang mangkuk itu ataupun
menggunakan piring sebagai alas untuk membawa sup panas. Alright, seterusnya kita lihat proses menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan dua takat tetap. Jom kita lihat sama-sama. Okey, penentu ukuran termometer cecair dalam kaca. Di sini apakah maksud penentu ukuran? Okey, penentu ukuran ialah satu proses penskalaan pada termometer untuk mengukur ataupun menyukat suhu. Okey, sebuah termometer yang tidak mempunyai skala boleh ditentukan ataupun ditentu ukur menggunakan dua takat suhu. Iaitu yang pertama pada takat lebur ais yang mana suhunya 0 darjah Celsius. Manakala satu lagi takat iaitu takat didih air pada 100 darjah Celsius. Okey, panjang turus cecair dalam termometer di antara dua takat ini akan dibahagikan kepada 100 bahagian yang sama. Termometer ini yang telah ditentu ukur boleh digunakan untuk menyukat suhu di antara 0 darjah Celsius dengan 100 darjah Celsius. Okey, seterusnya proses penentu ukuran menggunakan sifat termometrik, yang ada pada cecair dalam kaca. Sifat termometrik ini bermaksud sifat fizikal yang boleh diukur seperti panjang turus cecair dalam termometer yang berubah dengan perubahan suhu. Okey, seterusnya untuk termometer masakan yang berbeza dengan termometer dalam makmal, ianya digunakan untuk menyukat suhu makanan semasa dan selepas penyediaan makanan. Okey, kawalan masa dan suhu yang tidak baik akan menyebabkan keracunan makanan. Okey, oleh sebab itu, penentu ukuran termometer ini secara berkala adalah sangat penting. Okey, sama ada termometer masakan ataupun termometer makmal, proses penskalaannya sangat penting agar kita dapat menentukan suhu yang tepat. Okey, kita lihat dulu seketika ciri-ciri termometer cecair dalam kaca sebelum kita membuat proses penentu ukuran termometer. Okey, yang pertama iaitu ianya terdiri daripada dinding kaca. Kenapa dinding kaca ya? Sifatnya kerana lut sinar, maka paras cecair dapat diperhatikan dengan mudah. Seterusnya, terdapat takat tetap atas pada suhu 100 darjah Celsius. Ini kerana suhu wap dari air didih di bawah satu tekanan atmosfera ialah 100 darjah Celsius. Manakala bagi takat tetap bawah pada suhu 0 darjah Celsius. Ini kerana suhu ais tulen yang lebur ialah 0 darjah Celsius. Seterusnya, cecair yang digunakan adalah merkuri. Merkuri ianya mempunyai sifat yang istimewa kerana merkuri mengembang dengan kadar yang tetap apabila suhu meningkat. Jadi, ia dapat mengukur suhu dengan tepat. Dan yang terakhir ialah ianya terdiri daripada tiub kapilari yang halus dan manakala berbulinya terdiri daripada dinding kaca yang nipis dan berbuli besar. Keadaan ini digunakan adalah untuk meningkatkan kepekaan termometer. Jom kita lakukan pula aktiviti 4.3 seperti dalam buku teks muka surat 123. Tujuan aktiviti ini adalah untuk menentu ukur sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan takat didih air suling dan juga takat lebur ais. Radas yang digunakan dalam aktiviti ini adalah yang pertama iaitu termometer. Seterusnya pembaris, bikar 250 ml, pemanas rendam yang disambungkan kepada bekalan puasa dan seterusnya kaki retot.
Bahan yang digunakan adalah ais dan juga air suling dan satu lagi pita pelekat legap. Cara untuk melakukan aktiviti ini adalah yang pertama, kita tutup dulu skala termometer dengan pita pelekat legap supaya skalanya tidak kelihatan. Seterusnya, kita sediakan dua buah bikar iaitu bikar A dan juga bikar B. Bagi bikar A, kita isikan dengan ais dan juga sedikit air suling. Kita masukkan termometer ke dalam bikar A dan tunggu sehingga paras turun cecair dalam termometer tidak lagi berubah. Kemudian, tandakan paras turun cecair pada batang termometer dengan label sebagai 0 darjah Celsius. Seterusnya, keluarkan termometer ini dari bikar A. Dan kita hidupkan pemanas rendah di dalam bikar B. Apabila air suling dalam bikar B sedang mendidih, kita masukkan termometer tadi ke dalam bikar B. Dan tunggu sehingga paras turun cecair dalam termometer tidak lagi berubah. Kemudian tandakan paras turun cecair pada batang termometer dengan label sebagai 100 darjah Celsius. Seterusnya, ukur panjang dari 0 darjah Celsius ke tanda 100 darjah Celsius sebagai L100. Seterusnya, kita sediakan sebuah bikar C dan isi bikar dengan air paip. Dan kita masukkan termometer tadi ke dalam bikar C. Selanjutnya, tunggu sehingga paras cecair pada batang termometer tadi tidak lagi berubah. Dan kita tandakan paras turun cecair pada termometer dengan label sebagai theta darjah Celsius. Dan ukur panjang dari 0 darjah Celsius ke tanda theta darjah Celsius sebagai L theta. Dan kita boleh hitung suhu air paip theta menggunakan rumus theta sama dengan L theta bahagikan dengan L100 darab 100 darjah Celsius. Di mana theta ialah suhu yang kita tak ketahui, iaitu suhu air paip tadi kan? Seterusnya, L theta adalah panjang turus merkuri pada suhu yang tidak diketahui. Dan seterusnya, L100 adalah panjang turus merkuri pada takat didih. Jadi, kita boleh gunakan formula ataupun rumus ini untuk menentukan suhu air paip. Daripada aktiviti ini, kita dapat bincangkan bahawa langkah berjaga-jaga yang kita buat adalah berbuli termometer tidak boleh menyentuh dasar ataupun dinding bikar semasa membuat pengukuran supaya berbuli termometer mempunyai sentuhan terma yang baik dengan ais atau air di sekelilingnya. Termometer dalam keseimbangan terma dengan ais ataupun air sekelilingnya apabila ketinggian turus alkohol dalam termometer tidak lagi berubah. Jadi, termometer yang kita ukurkan ini, kita boleh tentukan suhu air paip yang kita tidak ketahui setelah kita membuat penentu ukuran sebuah termometer cecair dalam kaca menggunakan takat didih air suling dan juga takat lebur ais. Sekarang kita lihat satu penyelesaian masalah melibatkan termometer yang ditentu ukur. Contohnya, panjang turus merkuri dalam sebuah termometer merkuri yang belum ditentu ukur ialah 3 cm apabila berbuli merkuri tersebut direndamkan di dalam ais yang sedang melebur. Seterusnya, apabila berbuli merkuri itu diletakkan di dalam steam, panjang turus merkuri meningkat sehingga 28 cm. Persoalannya,
berapakah suhu jika panjang turus Merkuri itu ialah 23 cm? Jom kita selesaikan sama-sama. Okey, kita lihat dulu maklumat yang diberi untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, maklumat yang pertama iaitu panjangnya 3 cm. Okey, 3 cm di sini adalah L kosong. Okey, L kosong kerana diletakkan dalam ais, iaitu L kosong darjah Celsius. Seterusnya, apa lagi nilai? 28 cm. 28 cm ni adalah apa? Kat sini adalah L 100. Okey, kerana diletakkan dalam steam. Maksudnya ketika air itu mendidih. Seterusnya, nilai 23 cm pula. Di sini apakah dia? Di sini adalah L theta. Jadi persoalannya, berapakah theta? Berapakah suhu? Kan? Berapakah suhu jika 23 cm panjang turus Merkuri tersebut? Jadi, cara untuk mendapatkan suhu tersebut adalah kita gunakan formula tadi, iaitu theta sama dengan L theta tolak L kosong bahagikan dengan L 100 tolak L kosong darabkan dengan 100 darjah Celsius. Seterusnya, gantikan nilai, iaitu L theta tadi 23 tolakkan dengan L kosong, iaitu 3 bahagikan dengan L 100 sebanyak 28 tolakkan dengan L kosong, iaitu 3. Terusnya darabkan dengan 100. Jadi, kita selesaikan secara matematik dan theta, kita akan dapat nilainya adalah 80 unitnya, iaitu darjah Celsius. Itulah dia ya. Suhu jika panjang turus Merkuri adalah 23 cm. Okey, last but not least, kita rumuskan konsep yang dipelajari dalam subtopik kali ini, iaitu keseimbangan terma. Okey, apa yang penting dalam keseimbangan terma untuk dua objek yang bersentuhan secara terma? Okey, suhu objek itu adalah sama dan satu lagi, kadar pemindahan haba bersih adalah sifar. Okey, seterusnya, keseimbangan terma ini digunakan dalam kehidupan seharian untuk memanaskan objek dan juga menyejukkan objek. Okey, seterusnya, keseimbangan terma dalam proses penentu ukuran sebuah termometer cecair dalam kaca. Ianya menggunakan dua takat tetap. Takat tetap yang pertama iaitu takat lebur ais pada suhu 0 darjah Celsius. Dan satu lagi takat tetap iaitu takat didih air pada suhu 100 darjah Celsius. Simple kan keseimbangan terma? Okey, yang terakhir, seperti biasa, kamu selesaikan latihan formatif 4.1 seperti dalam buku teks muka surat 124. Okey, selesaikan latihan formatif ni ya untuk latihan pengayaan dan juga pemulihan dalam subtopik keseimbangan terma. Okey, sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga ke penghujung pembelajaran. Okey, sila like, komen dan share jika video ini bermanfaat. Okey, terima kasih kerana subscribe dan juga menekan loceng untuk notifikasi bagi mendapatkan video-video yang terbaru. Okey, sampai setakat ini untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Semoga kamu dapat sesuatu yang bermanfaat dari video kali ini.
Okey, semoga kamu semua menjadi pelajar fizik yang cemerlang. Terima kasih semua. Bye-bye.